pendidikan itu barangkali bukan secara formal. Boleh kita ni mendapat pendidikan, tapi indah kita ni perlu mendapatkan sijil. Jangan kita ni tertekan, pressure, perlu mendapatkan degree. Kita ni belum mendapatkan A-level. Membuat 4 tahun buat degree kita ni, tapi sebenarnya kita ni dah berminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Seni Merch Podcast. Alhamdulillah, untuk BYLC series ini, kami membawakan individu-individu yang boleh bercerita pasal apa contribution durang arah wawasan 2035 ni. Untuk episod kali ini, kami bawakan Dr. Haji Rozan Yunus. Dr. Haji Rozan Yunus ni memang ramailah orang kenal. Ia pernah bekerja di government dari tahun 1987 dan bersara di tahun 2017. Selepas ia bersara, ia menyambung lagi ia punya pembelajarannya sampai ke tahap PhD. Sampai masa ni, ia menjadi salah seorang profesor di Universiti Brunei Darussalam. Dr. Rozan Yunus ni memang signifikan dengan sejarah Brunei. Kalau kita ni selalu melihat ia punya TikTok ataupun IG, selalu ia bercerita pasal sejarah-sejarah Brunei. So, indah menghairankanlah kalau arah TikToknya, ia sudah mencapai 1.7 million viewership arah TikToknya. So, memang well-known person ni. Dr. Haji Rozan Yunus ni juga adalah seorang presiden The Brunei Historical Society and ia sudah melancarkan lebih daripada 20 buah buku yang berkait sama sejarah Brunei. So, tanpa membuang masa, kita ni mau tahu apa ceritanya, macam mana ia mengkaitkan sejarah ni dengan wawasan 2035 ni. Alright, tanpa melengahkan masa, jom kita ni layan video. Welcome and thank you so much for your time. Podcast kita ni kali ni untuk membagi inspirasi arah the younger generation, insyaAllah. As we spoke tadi, kirakan history itu ia sinonim sama Dr. Haji ya. Apakah kaitan sejarah masa sekarang ni and then masa hadapan di dalam konteks wawasan 2035 kepada beliau itulah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang paling penting barangkali yang orang dah sadar sebenarnya kalau kita ni melihat pada wawasan 2035 ni, ianya dititahkan ataupun dilancarkan oleh Kebahagiaan Maha Mulia sendiri pada tahun 2004. Jadi kalau kita ni melihat konteks daripada tahun itu, kita ni merdeka pada tahun 1984. Jadi pada tahun 2004 barulah kita ni mengadakan perancangan masa jangka panjang wawasan Brunei 2035. Orang lupa tu. Sebenarnya Brunei baru 20 tahun pada masa itu. Jadi kalau kita ni melihat Brunei 80 tahun, lebih kuranglah belia-belia yang ada pada masa ni kan 20 tahun. Jadi ni orang walaupun Brunei 20 tahun itu memang muda. Kerana kalau kita ni melihat semasa kemerdekaan pada tahun 1984 dan 80-an itu, saya mulai bekerja pada tahun 1987. Jadi pada masa itu masih lagi terdapat banyak ni expatriate officers dan sebagainya. Masih lagi pegawai-pegawai daripada British, pegawai British masih lagi berkhidmat dalam kerajaan Brunei. Jadi pada awal-awal itu kita ni memang ada cukup orang tu. Orang lupa tu 84 itu masih kita ni kekurangan tenaga kerja. Jadi pada masa itu pun kalau habis kita melihat pada pelita-pelita Brunei yang lama, kalau orang balik ke tu kena sabut tu pada masa itu. Jadi tapi itu menunjukkan dah ramai sebenarnya orang Brunei ni. Jadi universiti kita ni 88 kalau saya baru kita ni mengadakan graduan kita ni yang pertama. Jadi tahun 2004 itu kirakan we're still growing up we were just trying to fill up kita ni punya position with orang Brunei. There's a lot of things that I know. And barangkali juga tahun 2004 itu there was a lot of optimism. Artinya kita ni berharaplah apa yang berlaku pada masa itu masih berterusan. Jadi 2004 itu sebenarnya adalah tahun kita ni mulai memikirkan jangka masa panjang. Jadi sebelum itu kita ni buat rancangan kemajuan negara ni 55 tahun. Jadi pada tahun 2004 itu dipikirkan dah rancangan kemajuan negara yang lebih panjang. So dapat kita ni melihat kepada orang short term, medium term dan juga long term tu pada masa itu. Tapi bila kita ni melihat daripada itu pun 2004 sehingga sekarang, kita ni melihat pun banyak juga perubahan tu kerana banyak perkara-perkara yang barangkali dulu kita ni rancang, barangkali tidak tersampai ke apakah kerana
Sebagai contoh, terjadinya COVID, terjadinya harga minyak turun dan sebagainya. Jadi kebanyakan barang-barang itu adalah di luar kawalan kita ni, di luar jangkaan kita ni. Jadi kalau kita ni melihat analogi kepada itu dan kepada belia-belia pada masa ni, yang penting yang kita ni pelajari daripada awasan 2035 ni adalah yang pertama, keperluan untuk merancang. Jadi kita ni pada tahun 2004 kita ni telah merancang. Jadi sama je dengan belia-belia pada masa ni. Kita ni perlu merancang untuk masa depan kita ni. Tapi pada masa yang sama juga kita ni cuma dapat apa yang dapat kita ni buat insya-Allah. Kita ni rancang dan kita ni laksanakan apa-apa. Tapi pada masa yang sama kadang-kadang perancangan ini adalah tergantung juga kepada faktor-faktor yang lain yang di luar kawalan kita ni. Hendak kita ni menyangka COVID akan berlaku sebagai contoh. Jadi COVID pun 2 tahun, 3 tahun tu ekonomi Indo berjalan kerana COVID, kerana pertanian. Tapi yang penting dalam masa yang sama, walaupun Brunei ini menghadapi cabaran-cabaran dalam melaksanakan apa namanya itu, akan menuju kepada awasan 2035 itu, tapi kita ni masih kekal juga memberikan perkhidmatan yang masih sama. Artinya masih kita ni mengekalkan perubatan secara percuma, rawatan-rawatan percuma, tadi masih memberikan apa namanya itu, pendidikan secara percuma. Jadi perkara-perkara yang macam ini adalah barangkali orang, walaupun ada orang kadang-kadang bercakap apakah kemungkinan kita mencapai awasan 2035, tapi yang penting saya lihat sana itu bukan daripada awasan itu memang sebagai satu visi yang perlu kita ni tuju. Sebab ada kita ni mencapai itu penilai itu terpulanglah kepada faktor-faktor yang lain. Tapi yang penting kita dirancang yang pertama. Yang kedua, kita ni walaupun kita ni dalam buat rancangan itu kita ni masih dapat mengekalkan perkhidmatan kita ni. Dan yang ketiga barangkali dalam hal perancangan ini kalau kita ni melihat daripada daripada Al-Quran ya, kita ni merancang tetapi Allah adalah perancang yang penentunya. Jadi itulah barangkali yang perlu kita ni melihat dalam awasan 2035 ni bukan kepada apa yang akan dituju tapi apa visi yang akan kita ni sampai dan barangkali dikaitkan dengan kepada belia-belia adalah 3 perkara tu. Yang pertama, kita ni perlu merancang. Yang kedua, tadi perlu masih mengekalkan apa-apa yang tadi buat pada masa ini. Dan yang ketiga, tadi pada je lah bertawakal kepada Allah SWT. Itulah barangkali makna kita ni melihat awasan 2035. Saya melihatnya daripada apa yang akan dituju, tapi saya melihatnya bagaimana ia menjadi analogi kepada belia-belia kita ni dalam mencapai kejayaan dalam kehidupan kita ni sendiri. Barangkali lah itulah secara ringkas. Alhamdulillah. So zaman masa ni lah 20 ke 30 tahun dulu, kirakan macam saya sendirilah macam the only way untuk sukses itu di dalam education apa itu ya. Tapi masa ni kebanyakan generasi muda sudah merasa yang banyak lagi alternatif lain apa itu ni kan. Tapi adakah masa ni pengalaman dan pembelajaran itu masih lagi relevan untuk generasi masa ni? Ya, macam ni. I think kita ni selalu melihat education ataupun pendidikan ini daripada konteks pendidikan formal. Artinya kita ni pas kena dulu PSR, lepas itu GCE O level, GCE A level, lepas itu berdegree dan bapa. Itu barangkali konteks pendidikan yang tadi selalu rasalah. Tapi bagi saya pendidikan ini adalah barangkali orang dapat dilihat dari berbagai-bagai sudut. Dan kalau kita melihat konteks pendidikan pengalaman ini artinya lebih kurang sama juga. Jadi yang penting di sini kalau bagi saya lah, apakah perbezaan di antara pendidikan dan pengalaman? Bagi saya dua-dua adalah penting. Tapi pendidikan yang harus dilihat itu bukanlah pendidikan barangkali secara formal. Artinya ada jawatan-jawatan yang memerlukan pendidikan formal seperti kalau kita nak menjadi jurutera ke apa tu perlu pendidikan yang formal kerana perkara-perkara itu boleh melibatkan keselamatan, boleh melibatkan perkara-perkara yang lain dan sebagainya. Tapi ada juga sebahagian karangan ini dalam dunia moden ini di mana pendidikan itu barangkali bukan secara formal. Artinya boleh kita ni mendapat pendidikan tapi indah kita ni perlu mendapatkan sijil. Sebagai contoh macam banyakkan kerja-kerja di peringkat IT sebagainya. Jadi kalau kita lihat IT itu
you don't really need, especially I don't really need formal education dan sebagainya. Artinya boleh kita ni belajar sendiri. Kerana kita melihat pada masa ni banyak kita melihat app barangkali YouTube dan sebagainya. Boleh belajar main gitar melalui guru guru music. Boleh belajar programming kalau sudah otak kita ni orang. Tapi ada juga orang India tu. Artinya ada juga sebahagian daripada, bukan kita ni semua sama ni cara pemikiran kita ni. Ada orang sebagai contoh, saya sama adik lelaki saya. Ya pasal matematik tu. Ya kalau melihat saja matematik tu, dilihatnya saja, ini dibuatnya jawapannya. Tapi saya tidak dapat tu. Saya melihat tu, pasal terfikir, apa tiramnya dulu ni, apa ia punya, itu buat juga. Tapi kalau anda saya kena ajar, saya dapat buat. Jadi harus tadi lihat tu je ni perkara ni. Ada orang yang boleh tanpa memerlukan guru, tapi ada orang perlu juga memerlukan pendidikan secara formal. Tapi yang penting di sana adalah barangkali dalam konteks kehidupan jangan kita ni orang kadang-kadang tertekan ataupun pressure. Tadi perlu mendapatkan degree, tadi perlu mendapatkan A-level. Tapi kalau perasaan bis kita dapat mengadakan kehidupan tanpa melalui perkara-perkara ni, alhamdulillah silakan. Itu bagi saya. Saya ada juga pernah melihat seorang daripada penduduk saya yang di universiti dulu. Yang ni maju buat perniagaan. Tapi saya tanyakan, saya berapa sebulan lah dalam 3,000 cigunya. Kali saya rasa. Dan tapi saya mama masih juruh kerja. Mama masih juruh kerja. Jadi pemikiran mamanya tu, walaupun sudah mendapat daripada pendapatan penjualannya lebih 3,000 ni, tapi perasaan mamanya tu ia masih memerlukan pendidikan formal. Jadi dibuatnya pendidikan formal, disiapkannya degree-nya. Jadi saya lihat di sana barangkali dapat tandaikan jadi contoh. Pendidikan ini perlu. Artinya ia boleh menambah kali kepada kepakaran kita ni dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, tadi juga anda perlu orang, bagi saya lah, maaf kali ada orang di sana fikir lain daripada saya lah. Tapi bagi saya tidak, keperluan itu adalah terpulang pada masing-masing. Artinya jangan kerang kita ni membuat 4 tahun buat degree kita ni, tapi sebenarnya kita ni dah berminat. Itu barangkali satu perkara yang harus saya pikir. Tapi pendidikan formal ni juga berguna kerana kadang-kadang ada sebahagian daripada tugas-tugas itu memerlukan persijilan. Betul. Yang memerlukan kertas untuk melihatkan keupayaan kita ni. Jadi barangkali itu di sana daripada Tapi pada masa yang sama, dan ini juga harus melihat pengalaman ini sebagai satu pendidikan. Jangan pengalaman ini kita anggap sebagai pengalaman saja, tapi sebenarnya pengalamannya adalah pendidikan kita ni. Jadi kalau itu dapat dilihat dalam secara konteks pengalaman dan pendidikan, insyaAllah tadi akan dapat berjaya dan orang sentiasa akan dapat maju dan sebagainya. Jadi tidak perlu bagi saya pendidikan yang formal, tetapi yang perlu adalah pendidikan yang memanfaatkan kepada kita ni. Jadi kita dapat apa yang tadi buat itu, pengalaman tadi itu adalah pendidikan tadi. Tapi yang penting juga yang perlu kalau dapat barangkali cara yang terbaik adalah mendapatkan dua-dua. Pendidikan formal juga dan pengalaman juga. Itu mudah-mudahan lah seseorang belia itu akan menjadi lebih berjaya, insyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Sebelum kita ni mengakhiri lah, pasal masa kita ni hari ni ada berapa mengizinkan lah. Barangkali Doktor ada macam kata-kata motivasi kepada belia-belia di sana yang orang macam kan give up sudah. Belajar, yang aku ni dapat O-level macam mana ni, tapi barangkali ada lagi cara lain selain daripada tu. InsyaAllah. Jadi yang paling pertama kali ialah kadang-kadang kita ni merasa tertekan, kena ada merasa pressure daripada keluarga, daripada society dan sebagainya untuk conform to certain things. Tapi bagi saya yang paling penting adalah buat apa yang terdaya bagi kita sendiri. Yang penting selalu saya tekankan pada tahun lepas adalah is you versus you. Kita yang berlawan sama bis kita sendiri. Jadi kalau kita yang tahu menentukan di mana baiknya, di mana buruknya dan sebagainya. Dan daripada itu kita ni ikut. Artinya walaupun orang itu, kawan-kawan kita ni 23 tahun sudah mendapat degree so kerja, kita ni masih lagi trying to struggle to finish all level teruskan. Jangan kerana seseorang itu mengikut tekanan-tekanan daripada masyarakat. Yang penting adalah bis kita jaga diri bis kita sendiri. Bis kita buat kemajuan yang dapat bis kita buat dengan sendirinya. Artinya kalau anda berjaya dapat.
Artinya masih lagi ada cubaan-cubaan yang lain yang dapat dibuat. Teruskan. Yes. Teruskan perjuangan, teruskan tapi yang penting-penting adalah jaga diri. Jaga diri daripada segi fizikal, jaga diri daripada segi mental. Jadi itu yang insyaAllah lambat launnya rezeki di tangan Allah SWT. Tapi kita ni perlu berusaha. Itu saja. Jadi itulah barangkali yang perlu kita ingati, jaga diri. So macam mana? Syok kan tadi conversation tadi tau. Conversation macam mana ni lebih banyak lagi di BYLC. Jadi baik tak kamu laju-laju register. Slot limited saja ni. Linknya untuk register ada kami sediakan di dalam description. Tapi jangan juga kamu lupa untuk melihat the next episode. Tani jumpa the next episode. Alright, itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum.